Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa ma yudlil fala tajida lahu waliyan murshidan wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang saya hormati tuan-tuan, pegawai, sahabat-sahabat dari kalangan anggota dan pegawai awam IPK Perak, untuk sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 18 Muharram 1444 Hijrah bersamaan 16 Ogos 2022 Masihi, terpanjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur, sembahyang fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nur Mansur Hafizahullah ta'ala. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz yang memimpin solat zuhur berjemaah sebentar tadi. Dan seperti mana biasa, pada hari ini dan hari Khamis kita meneruskan kuliah zuhur kita membicarakan isi kandungan kitab Aqidah, kitab kecil Aqidah, tajuknya Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ringkasan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, disusun oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji Al-Ali Hafizahullah ta'ala. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan bahagian hukum. Yang telah kita bincangkan sebelum ini ialah hukum akal. Telah bincangkan konsepnya dan bahagian-bahagiannya. Maka ilmu tauhid
dalam ilmu tauhid dalam bincangkan berkenaan dengan hukum, pasti akan menyentuh tentang akal. Sebab itulah akidah ini disebut akidah dan pemikiran, kerana pemikiran itu datangnya dari akal yang waras. Sebab itulah Nabi SAW menyebut, Allah SWT dalam Quran menyebut la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tatadhakkarun, dan kamu berakal, berfikir dan merenung, mengingati. Jadi perkara-perkara berkaitan dengan pemikiran ini datang dari akal, maka akal ini perlu ada ketetapannya, iaitu wajib, mustahil dan harus. Jadi kita bincangkan sedikitnya yang sesuai untuk kefahaman kita semua. Maka kita sebagai manusia melalui kehidupan di dunia yang sementara ini, maka dalam kehidupan kita ada perkara-perkara yang menjadi kebiasaan pada diri kita. Itulah yang dinamakan sebagai adat. Maka dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, adat ini juga perlu ada ketetapannya, perlu ada hukumnya, supaya ketetapan yang diputuskan itu membawa kepada satu kepercayaan, iaitu menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan dan tidak menyembah selain Tuhan yang Maha Esa. Sebab itulah adat ini juga ada hukumnya, ada ketetapannya yang disebut sebagai hukumul adi. Maka pengertian hukum adat, takrifan hukum adat, definisi hukum adat ini, itsbatur ratbi baina amrin wa amrin wujudan aw adaman, menetapkan ikatan. Ar-ratbu itu ikatan, baina amrin wa amrin, ikatan itu sama ada atau tiada, wujudan aw adaman, baina amrin wa amrin, antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Antara satu perkara dengan perkara yang lain. Itu perkara pertama dengan perkara kedua, ada kaitan tak? Maka perlu ada ketetapan di situ. Biwasitatit takarruri, dengan perantaraan yang berulang-ulang percubaan. Maksudnya setelah dibuat uji kaji, dibuat percubaan, ada tak kaitan antara perkara A dengan perkara B? Contoh akak kalau akak belajar dulu-dulu ilmu sains, taklah pandai mana pun boleh faham lah. Kita kalau mahir ilmu sains tak duduk dalam polis ni, tuan-tuan, perempuan. Betul lah kak? Kita mungkin duduk di hospital, atau duduk di jabatan kimia, ataupun kita jadi jurutera. Itu orang yang pandai-pandai ilmu sains. Kita ni taklah pandai ilmu sains, tapi faham konsep sains. Apa dia tuan-tuan? Kita belajar sains dulu kan. Macam mana nak tahu sebiji buah kacang tu boleh tumbuh jadi pokok? Macam mana? Dibuat 4, diletakkan biji kacang tu dalam 4 balang ataupun 4 tabung uji. Ini dulu sekolah kan, kajian kan? 4 tabung uji, tahu. Pertama, tabung uji pertama ada tanah. Ada tanah.
Tabung uji part-part ni akan diletak di satu tempat yang terbuka, yang boleh sampai cahaya matahari. Tabung uji yang pertama ditaruh tanah. Taruh tanah, tapi tak ada air. Tanah tu saja. Tanah saja, tak ada air. Tanah kering. Tabung uji yang kedua ditaruh tanah, tanah yang lembap, pada air lah kita kata. Okey. Tabung uji ketiga ada biji kacang tu ada. Taruh bulu kapas. Bulu kapas tapi lembap. Bulu kapas itu lembap. Bulu kapas itu dicelup dalam air, lepas tu taruh. Taruh dalam tabung uji itu sekali dengan biji kacang. Tabung uji keempat, tanah, air cukup semua. Tanah tu lembap, tapi dibungkus tabung uji itu supaya tak sampai cahaya matahari. Agak-agak tuan-tuan, perempuan, akak-akak sekalian, daripada 4 tabung uji ni yang ada biji kacang ni, mana satu biji kacang tu akan tumbuh menjadi anak pokok kacang? Mana satu? Dah tentu nombor 2 kan. Sebab syarat-syarat biji kacang tu nak tumbuh jadi anak pokok kacang tu ada pada tabung uji yang kedua. Nampak? Ini dia hukum adat tadi. Situ. Mana ada kaitan antara air, tanah dan cahaya matahari. 3 ni kena ada. Bila 3 ni ada, boh lapar pun hidup. Boleh faham tak? Itu dikatakan hukumul adi, hukum adat. Bila dibuat percubaan, dibuat uji kaji, kita dapat hasil dia, itulah dia hukum adat. Wajib pada adat sebiji anak kacang, bila ada air, tanahnya ada, airnya ada, cahaya mataharinya ada, akan tumbuh menjadi pokok kacang. Wajib pada hukum adat, sebab dah dibuat uji kaji. Kemudian ma'asihati takhallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhar. Juga tiadalah memberi kesan antara satu sama lain pada kedua perkara tersebut. Tu dia. Mana huraiannya? Contoh diberi sini, dia kata misalnya ayam tambatan ada makan dengan adanya kenyang dengan dicuba berulang kali makan sebanyak 3 kali. Atau ayam tambatan tiada makan dengan tiada kenyang setelah dicuba berulang kali dengan tiada makan sebanyak 3 kali. Tu tak payah tengok ni, tengok kat rumah kita pun faham. Kucing rumah kita kat cuba tak bagi makan sehari, tengok berkelilau, tak bagi makan fiski kan. Dia panjat meja cari apa yang boleh makan. Benda yang dia tak nak tak biasa makan pun dia akan makan sebab lapar. Bila dia makan, akhirnya dia rasa kenyang. Itu je senang. Itu dia kata hukum adat tadi. Maka hukum adat terbahagi kepada 4 bahagian. Pertamanya, ikatan ada dengan ada, seperti ada kenyang dengan ada makan, ada wajib belajar dengan ada pandai. Maksud dia, bila kita makan, maka kita akan kenyang. Bila kita belajar, maka kita akan pandai. Sebab itulah kena mengaji. Bila dah buat program penguasaan Quran ni, ngajilah, supaya kita boleh baca Quran. Percuma je, tak kena bayaran pun, tak ada pun cah. Tak ada pun. Kalau pergi mengaji kat luar, sebulan RM50. Itu tahun 2000 punya rate.
Sebulan seorang pelajar sebulan bayar 50,000. 50,000, sorry. Bayar RM50. Kalau 10 pelajar 500. Satu pusat mengaji Quran buat. Kata siapa-siapa nak belajar mengaji datang ke pusat pengajian Quran ni 2 kali seminggu, 8 kali sebulan, bayar RM50. Tu tahun 2000 kahwin ni dah 2022, tak dapat lagi RM50 sebulan tu. Mesti lebih. Pasal kos hidup 2022 dengan 2000 jauh beza. Pagi tadi buka radio, dia cerita pasal hantaran kahwin. Dengar 4,000 terkejut saya. Mak bapak perempuan minta 4,000 akak macam. Kalau mak akak nak kahwin, mak bapak akak kata dengan bakal suami, tak apalah, bagilah hantaran 4,000 macam. Tenganga 4,000 nak makan, nak jamu orang kenduri, buat kenduri 4,000 macam mana? Betul tak? Lembu sekor pun tak cukup 4,000. Tapi 4,000 tu sangat mewah pada tahun 80-an dan awal 90-an. Nampak beza. Jadi kita ada program pengasaran Quran percuma, tak kena bayar. Ambillah peluang. Bila kita belajar, maka jadi asbab. Bila kita belajar hukum adatnya, pada adatnya, bila kita belajar, maka kita akan pandai. Kalau tak belajar, sampai bila-bila pun tak pandai. Itu dia. Yang kedua, ikatan tiada dengan ada. Seperti tiada kenyang dengan tiada makan, tiada rajin dengan tiada pandai. Maksudnya kalau tak makan, tak kenyang lah. Tak belajar, tak pandai lah. Itu maksud dia. Tak rajin, tak berjaya lah. Lepas tu perkataan Arab kata man jadda wajada. Siapa yang berusaha, dia dapat. Kita berada pada kedudukan kita sekarang sebab kita berusaha. Kita berusaha untuk belajar, berusaha untuk pandai. Kemudian yang ketiga, ikatan ada dengan tiada. Maknanya seperti diberi contoh sini, seperti ada sejuk dengan tiada selimut. Ada sejuk dengan tiada selimut. Kalau tak pakai selimut, maka sejuklah kita. Lagi-lagi kalau duduk tempat yang hawa, macam Cameron Highland, tak pakai selimut, menggigil kan. Tapi itu kalau orang Eropah senyum je kan? Sebab mereka pernah melalui sejuk yang lebih kuat daripada itu. Pakai baju 2 lapis luar, pakai baju, pakai stokin, selimut tebal. Itu lagi dahsyat depa tidur. Kita ni boleh pakai baju tangan pendek, pakai kain, tarik selimut, cuma tak ada aircon je. Kalau di Cameron Highland, tak percaya, tanya Ustaz Kamil, tanya dia. Tu pun tak lama duduk Cameron, turun ke Ipoh ni. Kalau kita ni tak nak keluar dah, tempat best kan. Nak keluar buat apa, tempat hawa yang sederhana kan. Syok tiap-tiap hari kan. Tak perlu berpanas lik-lik. Macam mana pun 20 lebih kan. 24, 25, panas mana. Kalau kat Ipoh ni 30 lebih ke atas, panas. Tak ada aircon, cari aircon. Tuan-tuan duduk dalam surau ni, sedap kan.
Kan? Kan? Jadi itu dia. Ikatan ada dengan tiada. Ada sejuk dengan tiada selimun. Ada ilmu dengan tiada sombong belajar. Ya, orang yang belajar tiada sifat sombong, maka ada ilmu. Sebab itu bila kita tiada ilmu, kita belajar, kan? Yang kita tak nak dalam diri kita, udahlah bodoh, sombong pula. Ni dia. Ataupun tua-tua dulu kata, bodoh tak boleh diajar, cerdik tak boleh pakai. Tu orang dulu cakap. Ini dia, ikatan ada dengan tiada. Tiada hujat, maka cuaca cerah, langit cerah. Kan? Itu maksud dia. Baik, kemudian ikatan tiada dengan ada. Ni. Tiada hangus dengan sebab ada mani'. Ini sesuatu yang menegah, iaitu ada basah. Nah, itu dia. Maksudnya, bila benda terbakar, macam mana nak jadikan benda terbakar tu tak hangus? Maka disiram dengan air, maka benda tu basah dan taklah hangus benda tu. Itu maksud dia. Ya. Kan macam rumput kering kan. Rumput kering kena api, dia cepat marak. Macam mana nak menahan, nak mencegah maraknya api yang membakar rumput kering tu? Dengan menyiram air. Maka bila air tu disiram kena pada rumput kering tu, basah rumput kering tu, tak hangus lah rumput kering tu, tak terbakar hangus. Itu maksud dia. Tiada dapat ilmu dengan sebab ada sombong belajar pada orang rendah tapi pandai. Maksudnya kalau kita, itu disebut tadi, kalau kita sombong, tak nak belajar, maka tak dapat ilmu. Sebab itu kata ulama, kunci ilmu itu ialah bertanya. Miftahul ilm as-su'al. As-su'al miftahul ilm. Bertanya itu kunci ilmu. Kunci ilmu itu ialah bertanya. Macam anak kita di sekolah, sepatutnya dibudayakan bertanya. Ada soalan, semua angkat. Ada soalan, semua angkat tangan. Itu kalau di luar negara, luar negara. Ada soalan fi soal, semua angkat tangan. Bila cikgu pilih yang angkat tangan, ada soalan fi soal. Apa soalan? Ma fi soal. Tak ada soalan pun. Habis kenapa angkat tangan? Kawan keliling angkat, saya pun angkat lah. Maknanya budaya bertanya itu subur. Tapi kita di sini di Malaysia ni, sampai ke universiti pun ada soalan, tak ada. Bersyarah balik. Lepas itu nak tanya, tak faham tapi malu nak tanya. Maka bila malu nak tanya, tak dapat ilmu lah. Ini maksud dia. Sombong satu hal, malu satu hal. Memanglah Nabi kata al-haya'u syu'matun minal iman. Betul. Malu itu satu cabang daripada iman. Tapi malu yang dimaksudkan cabang iman itu ialah malu untuk melakukan perkara-perkara yang berbentuk maksiat yang mengaibkan diri. Itu maksudnya. Contoh pergi joget, berjoget dengan perempuan, masuk video diviralkan. Itu tak ada malu tu. Itu perbuatan yang tak ada malu. Patut kita malu nak buat perbuatan tu. Kan?
dengan gaya gelik, lelaki bergelik dengan perempuan yang bukan mahram atau bukan isteri dia, kemudian diviralkan video, buat video viral. Itu perbuatan yang menunjukkan tiadanya malu. Kita tak malu, tak berasa malu. Video itu dilihat oleh ramai orang, atau seorang perempuan mengaku Muslim tapi membuka tudungnya di hadapan orang ramai. Saya Islam, saya hafal 15 juzuk Quran, tapi kita habis semua buka tinggal sekeping, itu pun tak cukup kain. Jadi perbuatan ni menunjukkan dianya tiada malu. Malu ni yang Nabi sebut. Maknanya orang yang tiada malu, maka tiada iman. Tapi bila malu nak bertanya tentang ilmu, itu bukan malu yang termasuk dalam cabang iman. Kan? Sebab memang Nabi suka, memang para sahabat banyak bertanya kepada Nabi SAW, sama ada sahabat lelaki maupun sahabat perempuan. Apa kata Nabi SAW? Ini akak dengar. Apa kata Nabi SAW tentang kaum perempuan, orang perempuan yang suka bertanya? Ya. Nabi SAW bersabda, mafhumnya, contohilah wanita Ansar. Ya. Contohilah golongan wanita Ansar, golongan wanita orang Madinah waktu itu. Mereka tidak malu menuntut ilmu, bertanya tentang ilmu, sampai tanya bab hukum hakam dalam kain mereka pun mereka tanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku ni macam ni. Hal orang perempuan tanya kepada Nabi terus terang. Sampai Siti Aisyah tarik. Habis pengajian, Siti Aisyah tarik perempuan Ansar, Kak, macam ni ceritanya Kak. Sebab Siti Aisyah dia ada rasa malu. Seorang perempuan, benda dalam kain pergi tanya kat Nabi. Nabi tu lelaki, bukan perempuan. Kita pergi cerita hal kita pada lelaki. Kan malu tu cerita hal kain kita kat dalam kain kita pada lelaki. Tapi sebab ilmu nak tahu hukum hakam, wanita Ansar ni tak peduli. Itu bukan malu yang merupakan sebahagian dari cabang iman. Itu malu, ya. Maksudnya bila bab bertanya ilmu, mereka tak malu. Mereka tanya terus sebab nak ilmu. Tapi kita orang kita ni ada soalan macam baru ni kan, Cik baik ada yang tanya soalan dekat Datuk Kazim. Kalau tak habis tentu kan? Patutnya kena ada orang perempuan bertanya, sebab orang perempuan ni suka Datuk Kazim. Orang lelaki suka tak, tapi orang lelaki dia ada banyak pilihan. Ustaz Jerkah ada kan, siapa lagi ramai kan, Ustaz Zaidus ada. Orang lelaki suka Ustaz Zaidus sebab Ustaz Zaidus ni kuat melawak cara lelaki kan, bukan melawak cara perempuan ni, cuma melawak cara lelaki. Orang lelaki suka UAI, Ustaz Zaidus. Orang perempuan kurang suka sikit, sebabnya katanya banyak benar makna-makna tersirat tu. Kami kurang selesa, kata orang perempuan. Kan tak tahu sekarang banyak media sosial, kita boleh baca komen-komen orang kan. Tapi Datuk Kazim orang perempuan suka kan. Tak ada apa kan, orang perempuan suka. Jadi bila dibuka soalan, tanyalah, Ustaz, Datuk Kazim, apa hukumnya ini. Saya ajak suami saya berubah, datang masjid, datang jemaah, tapi dia tak mahu. Dia kata, pergilah, awak nak pergilah. Kunci kereta ada, pergi. Saya izinkan pergi. Dia sendiri tak nak pergi, isteri dia diizinkan pergi. Macam mana Ustaz nak buat? Kan? Tanyalah soalan. Itu menunjukkan kita tidak malu menuntut
ilmu. Itu dia kan. Yang malu ialah malu nak buat perkara maksiat, perkara yang mengaibkan diri. Kan? Wallahu a'lam. Itu dia ceritanya tentang hukum bahagian-bahagian hukum adat tadi. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, kita akan sambung dengan bahagian hukum yang ketiga, iaitu hukum syarak. Kita dah bincang hukum akal, kita dah bincang hukum adat. Akan datang kita akan bincang hukum syarak. Sebab dalam ilmu tauhid ada juga berkaitan dengan ketetapan yang datang dari nas syarak, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ataupun as-sunnah. Ketetapan dari akal dah ada, kita dah bincang. Ketetapan dari adat kebiasaan pun kita dah bincang. Adat kebiasaan, dalam masyarakat manusia dia ada adat kebiasaan. Ada macam kita sebut sebelum ni kan, orang Melayu, orang Asia masuk ke rumah wajib buka kasut. Dah nampak? Itu wajib pada hukum adat. Wajib buka kasut. Tak buka kasut dosa. Contoh, wajib buka. Mustahil orang Melayu masuk rumah pakai kasut. Tapi orang Eropah wajib masuk rumah pakai kasut. Mustahil buka kasut. Kalau orang Eropah, orang putih ni masuk rumah buka kasut, maknanya mustahil tu pada adat mereka. Tapi mungkin mereka ni dah terbiasa dengan adat orang Melayu. Contoh, mungkin kahwin orang Melayu, jadi dia faham isteri dia orang Melayu, dia orang putih. Dia dah biasa isteri tu macam tu, dia pun dah terbiasa ikut. In our house we leave our shoes at the door. We enter our house without the shoes. Contoh kan. Orang putih lain tengok pelik, tapi sebab orang putih ni dah kahwin dengan orang Melayu, masuk Islam, dia dah buat cara orang Melayu. Makan pun dah pakai tangan bersuap. Orang putih kan dia biasa makan pakai sudu garpu, dia tak pakai suap kan. Kita orang Melayu makan bersuap kan. Ada pengaruh India kat situ kan. Berbeza dengan orang Jepun dan orang Korea. Mereka makan pakai chopstick kan, sebab pengaruh Cina kan, pengaruh Cina adat tu kan. Wallahu a'lam. Itu dia kan. Jadi itu hukum adat kita bincang tadi kan. Akan datang hukum syarak, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Daripada kedua-duanya ini, apa ketetapan hukum yang kita boleh dapat dari ilmu, di dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Hukum dia kan. InsyaAllah. Dan ada bahagian-bahagian yang kita akan bincangkan pada kuliah-kuliah yang akan datang insyaAllah. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang daripada kita semua wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Aku la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.